Okeylah MC. MC nak simpulkan apa-apa silakan sebelum penceramah kedua masuk. Ada lagi soalan-soalan tentang fiber ke, lactoberry lagi ke? Yang masih question mark lagi? Ada soalan? Kalau tak ada soalan, saya Okey. balik pada MC lah. Okey, boleh. Okey. Boleh. Tak ada dah eh? Dah, Okey. dah. Terima kasih VM Safida untuk penerangan tentang info produk fiber dan lekto. Macam semua faham je sebab dah tak ada soalan. So kita yang macam tadilah VM Safida cakap kena jaga usus, kena jaga apa tekstur kita, pembuangan tekstur tu kena dapat yang nombor 4. So kena usahalah untuk dapat yang nombor 4 bagi yang belum dapat. So next kita akan ke info kesihatan. Dua perkara penting dalam urus kesihatan diri oleh GD Hasrina. Dipersilakan. Okey, terima kasih VM, terima kasih MC. VM tu nak jadi VM dah tu agaknya. Okey, MC Farah Akilah kerana sudi menjadi MC pada malam ni. So itu adalah satu training. Jadi untuk minggu depan kalau ada siapa nak jadi MC, so sila volunteer. Sebab MC tu satu benda yang kita train lah untuk kita bercakap. Okey, hari ni Kak Nai untuk fikir apa tajuk nak buat. So inilah antara tajuk yang dipilih. Mana dia? Ini kot. Okay, nampak tak? Siapa? Kejap Kak tengah nak buka slideshow. Jadi, siapa yang selalu datang kelas Kak Ina, dia sangat-sangat tahu dah lah apa ini graf ini kan, gambar ini. Ini satu gambar yang penting untuk kita faham. Dua perkara penting dalam urus kesihatan diri supaya kita kekal sihat. Dua perkara je untuk kita sihat. Jadi apa perkara tersebut? Jadi yang pertama memang kita kena jaga sistem gesok usus kita ni. Jadi kita kena faham keperluan dia dan kita kena tahu bagaimana keadaan kalau dia dalam keadaan yang baik. Itu yang jadi teknik pilih. Okey, Along akan buat dua keperluan dalam sistem ni iaitu fiber dengan lekto. Okey, so yang seterusnya nanti kita akan buat. Langkah kedua, kita kena jaga organ hati ni. Kalau kita boleh jaga dua perkara ni, kita sangat yakinlah dari segi sainsnya kita boleh sihat. Sebab ini saja perkara yang penyebab kita jatuh sakit. Maknanya jaga hati kita, kenali hati kita betul-betul dan tubuh badan kita untuk kekal sihat secara fitrahnya. Sebab itulah kalaulah ke lapangan, joinlah kelas yang kita buat setiap Jumaat malam Sabtu ni. Untuk kita kenali diri kita supaya kita boleh guna diri kita ni untuk buat segala kebaikan dan kebajikan yang mana kita boleh contribute lah kepada masyarakat dan siapa saja yang memerlukannya. So kalau kita tak jaga, jatuh sakit, kita juga yang tanggung. Jadi macam mana kita nak jaga tu? Apa benda kita perlu? Jadi seperti mana WM Sapi dah cakap tadi, kita mesti check lah diri kita. Yang nombor satu sekali ni kalau kita nak sihat, pembuangan kita. Kalau lah seminggu sekali ke, 2 minggu sekali ke, 3 minggu sekali tu kita memang mengundang penyakit kronik. Jadi bagi yang ada masalah ni, segera selesaikan. Bagi yang dah dapat penyakit kronik pun, kena selesaikan perkara ni kalau nak baik. Kalau nak selesaikan masalah kesihatan dia. Okay, jadi macam mana nak selesaikan ini? Nak selesaikan orang kata keadaan pertama untuk kita jaga kesihatan ni. Langkah pertama, jaga sistem gesek usus. Jadi, tengok ni, 4 perkara yang bawah ni. Hafal lah. 4 perkara yang bawah ni mesti kena cukup dalam sistem ni. So, jadi
kat mana kita nak dapat tu, kalau kita kenal Shanghu, mudahnya kita gunalah apa yang Shanghu dah buat kat kita. Yang dia dah bekalkan. Jadi contohnya kalau lah bakteria baik, kita guna prebiotik. Sebab tu Alun dah cerita panjang lebar tentang prebiotik ni. Jadi mudah-mudahan fahamlah apa dia prebiotik ni. And then yang kedua serat. Serat pun Alun cover tadi tentang fiber. So kalau kita tak nak fiber ni, kita boleh makan sayur. So dan kita kena tahulah kuantiti sayur tu macam mana. Suka tak suka kita kena terima. Itulah hakikatnya fitrah tubuh badan kita yang Allah buat ni. Sistem gesur usus tu kalau kita nak dapat naga yang bagus, kena cukup fiber yang betul. Kena cukup kuantiti dia. Barulah akan membentuk stool yang baik. Akan membentuk najis yang betul. Jadi kalau kita buang air besar, tengok pecah je, cair je. Jadi kita kena sedarlah kekurangan di sistem ni. Kita kena cari, kena cukupkan. Kita kena bantu badan kita. Sebab tu kita kena tahu keperluan dia, baru kita boleh bantu badan kita. Dan kita kena lihat. Sebab siapa nak tahu kita yang pergi toilet, kita yang tengok najis kita. Kita yang tahu ketika kita buang tu puas ke, keluar habis ke, ada melekit lagi ke. Jadi kitalah doktor kepada diri kita. Jadi sepatutnya kita kena tahulah apa yang kita kena tambah kekurangan tu. Ini dua perkara penting yang kita kena lengkapkan. Okay. Yang ketiga, kita kena cukup enzim. Enzim tu, kalau dalam Shanghu kita guna pollen. Dia bunga ni, bunga matahari. Kalau kita tak nak guna pollen ni, kita kena cari buah lah. Enzim ni biasanya dari buah. Buah yang banyak enzim, nenas, betik dengan dragon fruit. Tu banyak. Kalau pisang tu banyak potasium. Jadi dia boleh jadi sembelit dan boleh ganggu banyak perkara. Jadi pisang tu tak boleh diamalkan makan banyak untuk cukupkan kuantiti enzim dalam badan kita. Pisang tu makan gitu-gitu je. Kalau nak makan banyak, betik, nenas, dragon fruit. Tu sangat bagus sebab enzim dia sangat banyak. Dan last sekali kita kena cukup air dan juga soya. Kenapa pentingnya protein ni? Soya ni sebab kalaulah kata kita ni ada masalah sistem ni lama, mungkin dah ada inflammation, dah ada luka, dah radang dalam perut kita. Kita tak rasa kalau sikit-sikit. Tapi kalau kita dah biar, baru kita rasa pedih-pedih, rasa reflux, rasa angin, rasa kembung. Masa tu dah teruk. Jadi sebelum jadi teruk, baik kita cukupkan. Maksudnya kalau ada luka sikit-sikit, okey, protein ni dah boleh masuk dalam pusat usus kita, lengkapkan. Jadi inilah langkah pertama yang kita kena lengkapkan. Nak dapat di mana, kalau tak nak berbelanja di sini, carilah. Tapi pastikan yang dia baik untuk kesihatan kita. Sebab kalau kita pilih buah, yang GMO, rosak juga badan kita. Contohnya, Kak Ina kata, makan nenas. Sekali nampak nenas yang kecil-kecil, comel-comel, manis tu, kita pergi beli yang tu banyak-banyak. Itu tak bagus. Nenas tu tak bagus. Sebab nenas tu adalah nenas yang genetically modified organisme. Jadi patutnya kita cari nenas yang tak sama saiz, tak sama color. Lenggukkan nenas yang macam tu. Tapi kalau yang sama tu tak boleh. Itu rosakkan badan kita. Disebabkan kata canggihnya teknologi dalam industri pertanian. Jadi makanan kita, buah-buahan kita, sayuran kita, kata kalau kita tersalah pilih, mungkin kita berbelanja untuk sakit. Sebab itulah Kak Ina sendiri membuat decision, makanlah siap perut yang Shanghu sediakan, yang dah pasti sihat. Okey, jadi Alung dah cerita fiber dengan lead tu. Kak Ina cerita sebaringkat tentang apa dia protein tu. Okey, protein ni, so dia panggil kat sini soya protein terasing, isolated. So maksudnya protein yang Shanghu sediakan, dia dah singkirkan purin. Sebab tu orang buah pinggang boleh guna soya ni, orang gout pun boleh guna soya ni. Kerana kita dah buang purin yang burden kidney tu. Jadi kita punya soya protein 95% lebih mudah diserap dan dihadam. Okey, dalam soya kita ni dah ada dah enzim betik dan enzim nenas. Itulah istimewanya soya kita ni dibandingkan dengan soya lain kat luar. Protein dari kacang soya syarikat Shanghu sangat istimewa sebab dalam dia dah letak enzim betik dan enzim nenas. So enzim, slide tak bergerak. Slide tak bergerak. Macam mana boleh tak bergerak? Tak bergerak.
Sekejap lah, Kak nak unshare dulu ke? Stop dan Kak ni share semula Dah jauh jalan. Okay. Kalau yang ini nampak tak? Tak ada. Okay. Kenapa tak bergerak? Technician kat atas boleh turun tak? Amir. Tak gerak. Tolong ibu jap. Laptop ke? Kejap Akira tolong. Gerak Okey, kan? sudah gerak. Dah gerak kan? Okey dah. Ya. Mana mau ribu ni? Ni kan saya tak ada pun. Apa? Apa? Ni. Okay, nampak kan? Okay, try nak join tak? Okey. Mana? Okay. Okey dah kan? Ni sini gerak. Gerak kan? Okey, sudah. Tak gerak lah. Ibu bunyi je ke? Gerak tak, Uncle? Tak gerak kan? Dia dekat gambar protein sekarang kan? Tak gerak. Tak gerak. Tak gerak pun kan? Sebab kena buka dekat phone memang gambar protein bila nak chat. Macam mana? Tak gerak. Unshare. Okay, tahu. Kenapa? Mana share dulu? Saya tengok. Saya tengok. Sekejap Okey, macam gerak. Boleh? Okey, dah nampak kan, bro? Macam gerak. So, yang ni tadi dah cakap. Maksudnya keperluan kita mesti kalau untuk bakteria tu lekto, serat kita guna fiber, so enzim kita guna pollen dan kita juga perlu soya dan akhirnya air. Air kita guna teh. So kat sini nak bagi tahu kenapa kita kena guna soya tu sebab kita nak protein. Protein yang untuk kalau ada ulcer, luka, inflammation di usus kita. So kalau dengan ada protein dari kacang soya ni, so dia boleh baik pulih dengan lebih cepat. Jadi inflammation tu tak merebak. So mari kita tengok apa dia soya tu, apa dia protein tu. Sebab Along dah cover lactoberry dengan fiber. Baru gerak kan? Okay. So jadi soya ni dipanggil soya protein tak asing ataupun isolated soya protein. Jadi sebabnya kita dah buang purine. Purine ni sejenis kalau dekat kacang soya tu, dekat kulit kacang soya yang lutsina tu, itu adalah purine. Jadi kalau kita nak selamat guna soya ni, kita kena buanglah kulit tu. Kerana dekat kulit tu ada purine yang boleh bebankan kidney kita. Sebab tu setengah orang kata, oh boleh ke makan kacang soya kalau ada buah pinggang, ada gout. So kalau kacang soya kat luar memang tak boleh. Fufa ke tu semua tak boleh. Sebab dia ada purine yang lagi burden kidney kita. Tapi kalau Stronghold punya soya protein boleh kerana kita dah buang purine tu.
Soya protein ni memberi kepada badan kita keperluan protein lah. Keperluan protein yang sihat dari sumber tumbuhan. Sebab tu kita perlu ambil protein soya ni. Dan dalam soya kita ada enzim betik dan nenah siap-siap dah. Itu yang bagusnya kita punya soya protein dibandingkan dengan orang lain punya soya. So enzim ni untuk bantu urai protein kepada molekul untuk cerna lah, untuk pencernaan. Dan bila dah cerna dengan bagus, protein ni terurai menjadi amino asid dan boleh diserap dengan baik. Yang best lagi dalam protein kita ada lecithin. So lecithin ni sangat bagus untuk orang yang ada masalah masalah saraf lah. Yang saraf dia problem nak baik pulih saraf tu sangat bagus sebab kita lecithin ni sangat baik untuk sel dan saraf. Lecithin ni juga boleh kurangkan timbunan lemak gumpulan darah di arteri dan hati. Jadi sebab itulah lecithin soya ni pun bagus untuk orang yang ada masalah jantung. Kita nak uraikan, katalah doktor kata, oh arteri tersumbat, vena tersumbat kat jantung. Kita punya soya ni ada lecithin yang boleh uraikan timbunan lemak di saluran darah arteri, di jantung dan di mana-mana. So lecithin juga boleh kurangkan tekanan darah tinggi sebab dia boleh bersihkan darah. Lecithin juga bagus untuk galakkan perkembangan otak. Sebab itu bagus dijadikan atau diganti sebagai susu. Kalaulah orang kata ibu-ibu yang telah macam dia berhentikan, maknanya anaknya dia tak menyusu lah, dia daripada dia ambil susu formula, so baik pagi soya kita. 1 paket soya, 2 paket lactoberry, cukup untuk 1 botol susu. Kena bagi anak-anak macam itulah. Dan soya ni pun bagus untuk ibu hamil yang bagus untuk perkembangan otak anak dalam kandungan. Jangan guna soya yang kat pasaran. Siapa guna soya yang kat pasaran tu cuba cek, mesti anak dia eczema. Memang lahir-lahir bagusnya anak dia putih, tapi endingnya ada eczema. So soya kita juga bagus untuk cegah daripada kita ada penyakit Alzheimer, iaitu nyanyuk tu. Jadi kita amalkan soya ini untuk bantuan atau untuk keperluan sumber protein yang diperlukan oleh tubuh badan kita. Di samping tu bagus juga untuk cegah kita daripada nyanyuk sebab dia bagus untuk otak. Sebab tu kalau budak-budak yang masih belajar tu kita bagi makan, dia sangat sihat. Kerana soya ini memberi sumber protein yang bagus dan sumber protein yang ada dalam produk soya Xionghu ni ada lecithin yang bagus untuk otak. And then kalau keperluan protein cukup, dia boleh mengembalikan kandungan air dalam kulit, dapat lembutkan kulit yang kering dan kesat, bantu cair. Selain pada itu, soya juga bagus untuk orang yang asma sebab dia bantu cairkan kahak lendir. Jadi orang yang ada masalah paru-paru, bagus ambil soya kita. Sebab itulah kalau kita tengok keperluan setiap orang tu, kalau 1 kilogram perlu 1 gram protein. Kalau berat kita 1 kilogram, kita perlu 1 gram protein. Jadi maknanya kalau 10 kilogram, kita perlu 10 gram. Kalau berat kita 10 kilogram, jadi kita perlu satu paket. Sebab 1 paket kita ni equivalent dengan 10 gram. Jadi kalau 10 kg, kita perlu 1 paket. Kalau kita 50 kg, kita perlu 5 paket sehari. Itu keperluan sumber protein tubuh badan kita yang sebenarnya. Jadi kalau kita nak cukupkan keperluan protein kita, kalau kita rasa macam makanan yang kat luar tu ayam, ikan, telur banyak sangat toksik, kita makan sikit-sikit je yang tu. Tapi nak cukupkan keperluan protein tu, kita guna soya protein Xionghu. Okay, so jadi soya ini kalau kita campur dengan kopi, sangat bagus untuk kita cadangkan kepada orang yang ada masalah gastrik dan asma. Cara nak buat dia, kita buat macam ni. Tengok, kena tunjuk cara buat dia. Okay, so ini dalam ni kena guna air mati biasa, air sejuk. Lepas tu letak soya, 1 paket. Kita boleh campur dua-dua tu serentak. Bagi orang yang ada masalah asma, siapa yang suka silver, pakai silver punya kopi. Siapa yang suka nak manis sikit, pakai yang bergula ni. Yang 4-in-1. Dua-dua itu air yang kena guna tu adalah air sejuk, bukan air panas. Kalau tidak, tak boleh nak kocak. Lepas tu kita shake sama-sama. Dan dia larut sangat berkrim soya kita campur dengan kopi.
Kita pun boleh minum kalau kita rasa nak bersihkan paru-paru kita, nak bersihkan kahat lendir yang ada di paru-paru. Itu sangat pekat kalau kuantiti air macam tu. Jadi Kak Ina akan tambahkan air panas sikit supaya jadi suam-suam dan dia sangat sedap diminum. Amalkan bagi pesakit asma dengan gastrik. InsyaAllah banyak sangat dah yang kembali sihat. Tak ada dapat asma lagi, tak ada gastrik lagi dan boleh berpuasa sepenuhnya. Okey, so yang seterusnya adalah pollen. Tadi Alun dah buat lekto, fiber, Kak Ina buat soya dan satu lagi Kak Ina buat protein. Buat pollen. Pollen ni adalah enzim. Sebab apa? Kita tengok dalam pollen kita ada lebih daripada 94 jenis enzim dan koenzim. Jadi ia membekalkan sumber enzim yang sangat banyak. Dan juga pollen ni juga orang kata mencukupkan nutrisi tubuh badan kita. Sebab dia ada lebih pada 16 mineral. Lebih daripada 16 vitamin, 21 amino acid. Ini adalah protein yang yang dalam bentuk terengkas. Jadi protein yang dalam bentuk terengkas ni, so dia orang kata boleh terus masuk dalam saudara kita. Dan dia ada 28 asid nukleik. Itu adalah kandungan bahan-bahan dalam pollen kita. So dia ada lebih daripada 200 komponen. Okey, bunga Yungkian mempunyai kandungan B-kompleks yang berkali ganda lebih khasiatnya daripada bunga produk lain. Okay, jadi pollen kita ni sumber nutrisi hebat, maknanya makanan kedua lengkap selepas susu ibu. So mari kita tengok fungsi pollen kita. Okey, so dia sangat maknanya dia satu nutrisi yang lengkap selepas susu ibu. Dia convenient, kita senang bawa ke mana-mana. So dia bentuk hidup, biji benih pokok dan aktif. Itu yang dikatakan hidup tu sebab dia adalah biji benih. Kalau bunga matahari tu yang kat tengah tu, yang debunga tu. Debunga tu adalah pollen. Debunga tu adalah biji benih. Jadi kalau madu memang lebah akan hinggap pada bunga tu. Sebab tu dia kata pollen kita ni adalah benda hidup. Sangat mudah diserap, sangat orang kata synergetic effect yang sangat bagus. Dia kadar yang digunakan oleh badan kita sangat tinggi. Maknanya dia boleh serap, tak membazir. Sangat mudah diserap, dapat mengurangkan beban kepada badan, iaitu untuk proses metabolisme tu. Kalau kita makan ayam nak dapat protein tadi, maksudnya badan kena proses dulu. Baru kita dapat amino acid. Tapi kalau kita makan pollen kita ni, memang dia dah dalam bentuk terengkas iaitu amino acid. Sebab tu dia kata dapat mengurangkan beban kepada badan kita supaya tak payah buat proses metabolisme tu, proses mengurai makanan tu untuk diserap oleh badan kita. Nisbah kandungan khasiat dia bunga agak sama dengan keperluan badan manusia. Sebab tu kalau kita ambil pollen ini, so kita telah memberi satu nutrisi yang sangat lengkap untuk badan kita. Okey, so jadi pollen ini untuk menguatkan sistem saraf, memperbaiki sistem hormon kita. So orang yang masalah hormon memang sangat digalakkan ambil pollen ni daripada ambil sistem hormon, baik ambil pollen kita. So boleh memberi tenaga, sangat baik untuk kulit kita dan membantu melawan bakteria, menjaga kesihatan jantung, menguatkan sistem hormon. Berapa nak guna? Okay, kalau budak-budak 1 ke 4 paket sehari. Kalau kita orang dewasa 2 ke 6 paket sehari. Jadi kalau kita mampu 2-3 paket tu dah sangat bagus. Kalau orang yang sedang sakit nak baik pula tubuh badan dia, so digalakkan ambil banyak sikit lah, 6 paket satu hari. Pollen ni sangat bagus. Best effects dia kalau kita ambil bersama-sama dengan linzi. Itu pollen. Okay, jadi kalau kita tengok kat sini, untuk keperluan usus kita, kita lengkapkan tadi, fiber, protein soya, lekto dengan pollen. Kalau kita shake air ni pakai air teh pun bagus. Kalau kita pakai air biasa pun tak apa. Jadi ini adalah intake Kak Ina hari-hari lah. Yang ni protein juga. Dia macam soya tapi yang White King ni, yang warna biru ni kan. Yang warna biru ni dia protein tapi protein yang kita high grade lah. So kalau kita tak mampu nak makan yang warna biru ni, okey, protein biasa dulu daripada soya. Campur kita punya pollen yang warna gold ni dan yang hijau tu adalah fiber dan lekto biru. Buat semua tu shake. Tengok Kak Ina tunjuk dia macam ni.
Okey, so jadi ambil air dia lebih kurang banyak ni. Dalam bekas hijau tu. Dengar tak? Tak dengar suara Kak ni cakap lah. You boleh letak 1 paket atau 2 paket untuk sebagai sarapan pagi ke, sebagai makan tengah hari ke. Okay, kita letak itu pollen dia. 2 paket cukup dah untuk kita dewasa. Jadi kalau kita makan pagi-pagi tu 2 paket sangat baguslah. Itu fiber dia. Okey, dekat sini sebab Kak Ina ada white king, maka dah air tu mesti air kosong lah, tak nak air teh. Kalau kita pakai white king, air yang kita guna mesti air putih biasa. Okey, itulah sarapan pagi kita. Kalau bulan puasa sangat bagus untuk bersahur. Okay, kita shake tu bagi bercampur baik lah. Sebab tu kalau kita tempat kacau kurang cantik. So air tu kita buatlah makan linzi mana yang kita mampu. Linzi yang biasa 141 ke, linzi yang 270 ke, linzi yang 580 ke, tak kisah. So makan satu shake tu bersama linzi sikit. Cukup keperluan tubuh badan kita kalau kita mampu mengamalkannya setiap hari macam tu kalau kita tak sakit. Kalau kita tengah ada sakit, jadi memang kita kena lebih lah makan linzi dan shake untuk perut tu. Okey, so jadi langkah pertama untuk kita sihat, pastikan sistem ni cukup keperluan dia. Kekal sihat secara fitrah ni, kembalikan fitrah tubuh badan kita, dapat buang air besar, air kecil dan buang angin tu, tapi nak dapat benda tu, kena cukuplah keperluan badan kita. Kalaulah kita tak bantu badan kita, macam mana? Oh, sembelit, tapi tak bagi probiotik, tak bagi cukup air. Macam mana nak selesai? Jadi kita kena bantu badan kita. So inilah keperluan dia yang kita tunjuk tadi untuk kita bantu bahagian pertama. Kalau siapa rasa tak okey, kena settle ni dulu. Tak semestinya ambil 5 ni serentak. Selalu Kak Ina kata mulalah dengan lactoberry dulu. Itu paling simple. Dah ada dana, dah ada bajet, barulah pergi ambil yang lengkap. Yang kedua yang ni tadi. Rawat hati kita. Sebab bila kita jam usus besar ni, pembuangan kita tak bagus, memang hati kita dah tepu. Maybe dah jadi toksik macam ni, dah jadi rosak macam ni. Jadi kita kena rawat dia. Boleh ke rawat kalau jadi macam ni. Kalau kat hospital demam kuning tu, dia dah hantar balik dah, tak nak buat apa dah. Tapi itulah kepakaran linzi kita. Boleh membaik pulih hati kita jadi pulih balik. Ini kita pakai linzi. Linzi mana satu? Linzi general ke atau linzi target ke atau kopi ke, bergantunglah kepada seteruk mana kerosakan organ kita. Nak tahu teruk tak teruk, orang yang ada penyakit tu maksudnya lebih teruk daripada orang yang tak ada penyakit lah. Tapi orang yang tak ada penyakit tu tak semestinya hati dia tak toksik. Mungkin toksik juga tapi belum jadi penyakit. On the process mencipta penyakit. So baik kita bersihkan cepat-cepat. Jadi kita boleh pilih yang mana satu ikut kemampuan kita. Bagi yang paling baik kepada badan kita, itu adalah the best lah. Sebab kita nak guna badan kita ni mencari rezeki, nak guna badan kita ni beribadat, nak guna badan kita ni membuat persiapan menuju ke alam yang kekal lama. Di atas muka bumi ni kita nak guna badan kita ni untuk membuat segala kebaikan. So kita bagilah yang terbaik kat badan kita. Sebab benda ni memang dibuktikan secara klinikal yang linzi Shonghu boleh membaik pulih organ hati kita sampai jadi sihat. So bila organ hati kita sihat, maka kesihatan kita pun akan pulih sepenuhnya. Okey, so ini Kak Ina listkan keperluan. Kalau you nak tengok fitrah badan kita ni kita perlu apa? Kita perlu nutrisi yang dalam bentuk makro, kita perlu nutrisi dalam bentuk mikro. Itu tak boleh nafikan. Ini adalah keperluan tubuh badan kita. Sebab tu kita makan. Cuma kita bagi nutrisi ke kita bagi toksik. Itu je bezanya. Corak pemakanan seseorang tu dalam diet harian. Lifestyle seseorang tu membezakan dia bubur dalam mulut itu yang bertoksik atau yang cukup dengan nutrisi untuk menyiapkan badan. Kalau yang dipanggil makronutrisi ni seperti karbohidrat, lemak dan protein. Jadi dalam Shonghu, kalau karbohidrat kita boleh guna kopi. Protein kita boleh guna soya dengan white king.
Okey, so lemak maybe dari kopi, bolehlah juga daripada sumber santan sikit. Okey, kalau micronutrient yang kecil-kecil ni, Kak Ina boleh tengok ni, wah hebatnya, semuanya datang daripada kita punya pollen. Mineral, enzim, koenzim, phytochemical, semua keperluan tubuh badan kita ada. Sebab tu pollen ni dipanggil makanan kedua yang lengkap selepas susu ibu. Keperluan fitrah tubuh badan kita ni ada di sini semuanya. Okey, lepas tu kita perlu probiotik dan seterusnya kita perlu fiber. Itu memang keperluan tubuh badan kita. Kita tak boleh kata, oh taklah badan saya tak perlu. Bukan, semua orang perlu benda ni. Cuma cara dia bagi kat badan itulah menjadikan dia sihat atau sakit. Okey? Okey, jadi yang dikatakan kata keperluan nutrisi tubuh badan tu yang Kak Ina paparkan sekarang. Tapi kalau Lindsay ni dipanggil makanan berfungsi. Makanan yang kita makan dia baik pulih tubuh badan kita. Yang ni kita perlu untuk baik pulih semua organ kita yang rosak. Sebab itulah kombinasi yang ada dalam Xionghu ni sangat hebat untuk kita kekal sihat. Dan Kak Ina tengok sendiri perjalanan Kak Ina kat sini dah 26 tahun. Ramai kawan-kawan yang datang dengan macam-macam masalah kesihatan, tapi alhamdulillah akhirnya sihat dan tak perlu lagi makan ubat atau bergantung di hospital. Kita cuma sakit ambil Lindsay. Sakit memang kita sakit. Bukannya kita ni jadi kebal, tak. Tapi kita tidak merawat diri kita dengan meletakkan bahan kimia. Contohnya kalau kata kanser, kita tak pilih untuk buat kemo ke. Ataupun demam, kita tak pilih untuk letak ubat demam ataupun probiotik tu. Antibiotik tu. Kita lebih rela guna secara natural. Kita mau duduk kat rumah, makan lactoberi kita. Kita lah jadi doktor kat diri kita. Kan? So jadi kat sini kita tengok makanan berfungsi yang bawah ni, Lindsay, kopi, teh ni. So dia ni berfungsi membaik pulih tubuh badan kita. So macam mana dia baik pulih tu? Dia membersihkan salur darah kita, satu tubuh badan kita. Bila salur darah satu tubuh badan kita baik, maka pelan-pelan semua organ kita akan sihat. Dan kita bagus lagi sekarang kita ada targeted Lindsay. Lindsay general ni ada 3 je, targeted ada 5. Cuma kita ada tak dana untuk kita makan benda ni. Akhirnya kita boleh kekal sihat bila nutrisi kita cukup. Sebab tu Kak Ina sangat pasti kita boleh kekal sihat. Cuma kita kena berusaha dengan cara yang betul. Okey, so bagaimana kita nak guna, nak pastikan cukup. So ini cadangan dosage. Kalau kita tidak sakit, maknanya kita nak maintain je, nak jaga kesihatan, kita boleh guna Lindsay YKI. YK nombor 1 ni yang botol ni. YK nombor 1 ni kita boleh guna 6 biji atau 4 biji satu hari. Kalau kita pilih 6 biji, kita perlu 3 botol. Kalau kita pilih 4 biji, kita perlu 2 botol untuk 1 bulan. Dan kita perlu untuk kita jaga kalau kita tak sakit, kita perlu set perut ni sekali je kita ambil. Jadi lactose 1 kotak, soya 1 kotak, fiber 1 kotak, pollen 1 kotak. Itulah keperluan paling minimal kalau kita nak jaga kesihatan. Tempoh rawatan kita gunalah selamanya sebab benda ni makanan, bukan ubat. Jadi kalau ubat pun kita makan selamanya, apatah lagi makanan. Memang kita perlu bagi makanan yang sihat kepada badan kita ni berterusan. Kos dia kalau kita guna 3 botol Lindsay, serba 1 untuk set perut ni, total dia 1,160. Memang kita rasa macam berat sangat. Tapi ada cara untuk kita guna untuk kita jaga kesihatan kita. Okey, so 1,160 ni tak masuk kopi dengan teh lah. Kalau kita masuk kopi dengan teh mungkin lebih. Jadi kalau kita tak ada dana, maybe kita boleh kurangkan 3 botol Lindsay YK tu, kita tak payah. Yang kita hanya ada kopi dan teh. Jadi kita jimat kat situ sudah 540, 270, 800 lebih dah. Jadi kita mungkin dalam less than 500 kita peruntukkan untuk jaga kesihatan kita. Okey, kalau kita nak scan, tapi kita tak sakit, tapi kita nak scan badan kita, ada penyakit tak? Ada tak lagi benda-benda tengah nak jadi tu, ada tak? Okey, company cadangkan kalau kita nak scan 12 biji sehari kita makan. Kalau kita dah ada, kita pernah dapat kanser dan kita sembuh sepenuhnya dah, doktor kata kanser dah tak ada dah. Jadi kita kena amalkan 12 biji. Sekejap Kak Ina tengok.
Pembantu ramai tapi semua duduk di atas. Okey, kena sambung Kalau kita nak scan badan kita, ada penyakit apa dalam badan kita, kita boleh peruntukkan 12 biji satu hari. Itu memang cadangan dari company lah. Dr. Chen kata kalau kita nak scan badan, kita makan 12 biji. Jadi sebulan kita perlu 6 botol. Ini kita nak scan badan kita. So untuk jaga usus kita tadi, kita guna sama setiap jenis satu kotak. So kos dia lebih kurang 300.5. So tempoh rawatan, kalau kita ada dana, kita boleh makanlah selamanya. Tapi kalau tak, kita dah buat a few months, maybe 120 hari lah selalu kami cadangkan, ataupun 3 bulan ke, dah tak ada apa-apa healing crisis yang teruk, badan tak bagi sign apa-apa, so kita bolehlah turun ataupun makan protein je. Ini kita boleh plan bila kita nak buat, bila kita ada dana kita. Okay. Yang seterusnya, kalau kita sedang sakit dan kita nak overhaul, okay, dan sakit kita nak overhaul, kita boleh makan 20 biji linzi yang general ni. Tapi sekarang ni sebab dah ada targeted linzi, jadi kita bolehlah tak nak 20 biji ni, boleh pergi kepada linzi YK Ganoderma yang nombor 2 tu. Jadi kurang sikit lah kita nak telan tu. Tapi kalau kita rasa kita mampu telan YK1 ni 20 biji, itu the best untuk kita overhaul badan kita. So jadi kita perlu 10 botol. Sebab tu kalau kita standard overhaul, 10 botol linzi yang YK Ganoderma yang 270. Kalau kita nak rawat set perut pula, kita kena semua set tu lebih kurang 3 kotak sebab kita kena makan 3 kali sehari. Kalau kita sedang sakit dan nak buat overhaul. Dan kita ada dana yang cukup, kita boleh makan macam ni. Kalau kita tak ada dana, kita makan je lah apa yang kita mampu dan kita usahalah untuk dapat pendapatan supaya kita boleh makan. So overhaul ni kita cadangkan 1 bulan ke 120 hari. Maksudnya 30 hari, standardnya kalau dapat 90 hari tu dah cukup baik. Kalau kita boleh pergi 120 hari, sangat-sangat baik. InsyaAllah kita boleh bantu badan kita ni untuk pulih sepenuhnya. Kalau kronik, maybe kita boleh makan sampai 1 botol, 2 botol ke 8 botol linzi satu hari. Ataupun kita boleh tukarlah kepada targeted linzi. Okey, dan set perut pula peringkat mula ketika kita sakit kronik ni, contohnya macam kita tengah dialisis ke, kita tengah masalah jantung yang teruk ke, kita apa saja yang kita memang kesihatan kita yang sangat teruk tu, kita boleh makan dosis kronik ni. Kos dia pun boleh tahan lah kan. Ini memang yang kalau kita mampu, alhamdulillah, insyaAllah kesihatan kita bertambah baik. Tapi kalau kita tak mampu, ada. Okey, jadi seterusnya kita kenali hati kita, barulah kita sayang hati kita ni kalau kita dah kenal kan. Baru kita ada semangat nak jaga. Apa dia? Hati kita ni organ terbesar dalam badan kita. So hati kita ini orang kata rosak dia hampir semua proses fisiologi badan ni terganggu. Dia memainkan peranan utama dalam badan kita. Organ terpenting tapi tidak mendapat perlindungan yang sewajarnya. Jarang diberi perhatian tetapi badan tidak boleh berfungsi tanpanya. Itulah hati. Sebab dia silent organ. Orang tak pernah fikir dia pun. Dia sakit, dia apa pun orang tak pernah ambil tahu. Tapi kalau jantung rasa bergegar sikit jantung, sini dah risau. Sebenarnya selagi hati ni sihat, penyakit lain tak akan datang. Sebab tu kita kena jaga hati. Hati ni adalah pelindung utama tubuh badan. Jika ia rosak, kesannya boleh menyebabkan kematian. Hati ini mengendalikan lebih 500 fungsi kimia badan. Hati ini menapis lebih 1 liter darah setiap hari. So kita tengok bagaimana hati ini rosak. So disebabkan oleh kimia, radiasi, stres dan sebagainya. Panadol, painkiller, antibiotik dan sebagainya. Akhirnya hati kita boleh jadi sangat toksik, sangat teruk kerosakan dia sampai jadi macam ni. Kena tertinggal satu slide. Slide ini menceritakan hati ni tempat buat protein. Hati ni tempat buat kolesterol baik. Hati ni tempat buat segala imun sistem kita. Hati juga buat darah. Hati juga buat platelet darah.
Hati ini adalah store. Kalau kita makan suplemen berlebihan, simpan kat hati juga. Jadi hati ni satu benda yang sangat penting dalam badan kita. Baik organ hati ni, baiklah tubuh badan kita secara rohani dan fizikalnya. Sebab tu kita kena jaga hati. Ya? Nak jaga hati senang je, jaga sistem ni. Sistem kiri kanan Kak Ina tunjuk tu. Jaga sistem pembuangan ni. Sebab ini salah satu sebab problem sistem gesek usus. Jadi hati kita jadi sangat teruk. Dan kita dapat penyakit yang macam-macam. Sebab itulah penyakit tu datang daripada perut yang kotor. Dan hati dia tak terus-terus jadi macam tu. Dia ada stages dia. Pertama dari sihat dia jadi fatty liver, tanda dia bila kolesterol dah tinggi. Bila ada kolesterol tu tanda kita telah berada dekat tahap yang gambar hati yang di luar badan ni yang mula-mula ni. Gambar yang mula-mula ni adalah fatty liver tu maksudnya kita punya hati dah mula ada masalah. Macam mana kita nak tahu bacaan kolesterol kita dah tak normal. Okey, itu tanda hati kita dah ada masalah. Kalau kita biar lagi, kita tak peduli pun aku ni berak ke tak berak ke, tenggelam ke timbul ke, cukup ke tak cukup ke, keperluan untuk kita dapat sistem gesek usus yang bagus, maka perlahan-lahan selepas 10 tahun, 20 tahun, hati kita akan mula jadi fibrosis. Maksudnya dah mula scar, dah mula ada keras-keras, dah mula ada yang tak boleh buat kerja. Maknanya ada bahagian-bahagian yang tak boleh nak buat askar dalam badan kita, tak boleh nak buat protein, tak boleh nak buat darah, hati kita dah mula jadi liver fibrosis tu. Ketika ni kalau dah timbul masalah-masalah lain sebab dia dah tak boleh nak tapi darah kita dah tercemar. Jadi darah yang tak bersih tu pusing satu badan, lekat dekat salur darah, jadilah sumat sana sini, jadilah macam-macam. Organ-organ pun mulalah problem sebab darah dah tak bagus datang kepada organ-organ yang lain. Dah dapat penyakit tu pun, maknanya dari sistem kita tak bagus tapi kita masih lagi tak sedar dan doktor kata darah tinggi makan ubat masuk dalam sistem gesek usus juga, jam lagi sistem kita, jam lagi liver kita, maka kita akan terus bergerak ke arah kerosakan. Tengok sini. Kan? Semua kalau kita tengok gambar ni, makanan dari mulut tu lalu kerongkong ni pergi kat perut, pergi usus kecil dan usus besar keluar. Tapi kalau bertepek lama kat situ, hati akan problem. Sebab itulah nak sihat, jaga sistem gesek usus ni. Bila minum kopi kita, makan prebiotik kita jadi sembelit, bukan tandanya benda tu tak bagus kat badan kita. Itu badan dah bagi tahu yang sangat teruk sistem kita. Jadi kita kena berusaha untuk pulih. Maksudnya kita kena makan juga. Pasti akan baik. Itu pengalaman Kak Ina membantu ramai orang yang bila makan produk Show dapat healing krisis sembelit, dapat healing krisis cirit-birit, pening kepala dan sebagainya, tapi terus makan dan akhirnya sembuh. Itu yang kita nak. Sebab tu kita kena faham. Bila kita faham, kita akan sanggup berusaha. Okey, so jadi kita kena jaga sistem ni. Okey, jadi sistem tu adalah otak kedua manusia. Itu adalah otak kedua manusia. Jadi penting tak kita jaga perut kita? So bila kita jaga perut kita, orang kata kalau tengok kat sini kan, otak kedua ni adalah golden guard sebab dia macam emas tu. Dia kawal emosi, perasaan kita, sedih, happy kita. Sebab tu bila kita cukup probiotik, kita jadi sangat penyabar. Maksudnya sistem badan kita sangat bagus. Otak yang sebelah sini ni adalah otak yang kita guna untuk pemikiran strategik, logik, rasional dan sebagainya. Okey, jadi bila usus kita bagus, otak kita bagus, so kita sihat secara emosi. Dari segi emosi kita sihat, mental kita sihat, fizikal kita sihat. Sebab tu orang yang depression, orang yang murung, orang yang anxiety, orang yang kira separuh gila lah kita kata, cucilah perut dia. Jangan bagi ubat tak menjadi penenang tu. Tak betul. Cuci perut dia. Bagi cukup probiotik. Dia mesti akan senyum. Dia mesti akan ketawa. Dia mesti akan happy. Jadi bila happy tu, hilanglah penyakit dia kan. Ini Special WM Nur Yuliani bercerita. Dia kata masa dia makan satu kotak Lactoberry sehari tu, dia rasa gembira sangat. Tak boleh nak marah. Dia kata, rasa happy. Jadi maksudnya kita jadi sangat ceria. Ni ketika Yuli makan sekotak satu hari. So kalau you nak rasa apa Yuli rasa,
Cuba. Kumpul-kumpul duit, ambil satu masa, sebulan jadilah beli 30 kotak. Makan setiap hari satu kotak. Ada tak rasa macam mana? Boleh rasa. Okey, so itu lactoberi yang Yuli makan sekotak satu hari. Okey. Jadi perut otak kedua yang kawal emosi kita. Nak sihat emosi, banyakkan probiotik salah satunya. Sebab tu kalau kita mampu yang lain pun, kita makan probiotik pun cukup dah. Okey. Okey, so ini perinterafan yang kita dapat lah. Perinterafan yang kita dapat tentang orang kata pensijilan yang mengatakan linzi ni bagus untuk hati. Tadi Kak Ina kata dua perkara kan. Perkara pertama tu adalah probiotik. Jaga sistem kesusu yang lengkap selain probiotik, soya, fiber, lakto. Dengan apa lagi satu? Pollen. 4 benda untuk jaga sistem probiotik kita. Sistem kesusu kita. Yang kedua, kita nak rawat hati. Ini pensijilan yang mengesahkan yang linzi kita ni memang boleh untuk rawat hati. So kat sini maknanya kita boleh rawat organ hati kita. Tak bergerak, dah bergerak. Okay. So jadi bila ada bunyi suara tapi ibu tak boleh nak tengok kat mana nak kejap sound yang daripada kat mana nak tengok. Mia Hasan. Kak Jam. Kak Jam ke? Kak Jam tutup speaker. Dengar Kak Jam punya. Kak Jam. Okey, betul. Kak Jam tak tutup, Rohaya tak tutup. Jadi dengarlah kalau ada cakap-cakap. Bye pun tak tutup sikit. Sini boleh tutup tapi nak tengok kat mana ni? Nak tolong tutup. Kejap Biasanya admin boleh tolong tutupkan. Kak Ina lah adminnya. Kak Ina jangan cakap. Oh iya kan? Syah suruh Kak Ina jadi admin pula hari ni. Dah. Amir dah tolong. Yelah bila naik slide tu ibu tak pandai nak cari dah. Okey, so jadi ini pensijilan yang mengesahkan linzi kita boleh rawat sampai organ hati. Yang pertama tu adalah untuk imun sistem. Yang kedua, yang kat bawah tu bahagian B ni tak keluar pula. Dah keluar. Keluar tak? Keluar benda lain. Ini yang keluar dekat dia orang. Cuba ibu tekan zoom kat sini. Kak Jen. Sekejap. Keluar je kan? Tak. Nizam nampak tak Nizam? Yang Kak Ina tengah discuss sekarang sijil tu. Nampak. Okey. Okey, so jadi sijil ni mengesahkan yang linzi kita memang boleh baik pulih hati. Yang bahagian B. Bahagian B ni dia kata apa? So buktian secara saintifik mengatakan kita dapat lepas makan linzi kita dapat menurunkan serum GOT dan GPT. Itu tanda liver kita dah sihat lah. Dapat menambahkan kandungan protein. Kenapa tambah kandungan protein? Sebab salah satu fungsi hati kita ni buat protein. Jadi orang yang ada masalah hati dia jadi kalau orang tua yang masuk orang kata ICU masuk kecemasan semua tu mesti doktor kata kena bagi susu, protein dah tak ada dalam darah dia. Macam mana nak ada protein? Hati dia dah tepu, hati dia dah rosak, dia tak boleh nak buat protein. Jadi kat hospital bagi susu. So pada pengalaman Kak Ina, kalau kita makan susu akan jadi tahap lendir yang sangat banyak dan ganggu sistem pernafasan pula. Sebab tu bagi kita yang faham, kalau doktor suruh bagi susu, kita bagilah soya kita. Soya kita ni memang sangat bagus untuk cairkan tahap tu lagi dan bagi sumber protein yang sangat baik. Jadi linzi kita memang boleh untuk imun sistem, untuk liver dan seterusnya. Bila liver kita bagus, jadi salur darah kita pun bagus sebab dia penyapit nombor 1 dalam badan kita. Okey, so linzi mana satu, makanlah yang mana kita mampu. Dia ada 3 yang general, 5 yang targeted linzi. So yang kecil-kecil tu macam kopi, teh dengan itu tablet tu, itu adalah yang paling minima yang kalau kita tak mampu makan yang dalam gambar kita letak tu lah.
Okey, so ini Lindsay yang mendapat persijilan yang boleh merawat hati kita. So nak tahu detail benda ni, kita discuss macam mana Lindsay. Ada masa tak untuk kita cakap? Macam ada masa je, kita cakap lah. Okay, so jadi kat sini nak cakap bagi yang tak pernah dengar presentation Kak Ina, kita tengok ramai juga orang baru kat sini. So kenapa Lindsay kita ni boleh mendapat persijilan rawat hati yang toksik macam ni sampai jadi berkilat cantik ni? Sebab tritterpenes ni sebenarnya satu kumpulan komponen ataupun komponen aktif yang ada dalam cendawan, yang ada dalam Lindsay. So ini dia ada banyak. Kalau dalam Lindsay kita ada lebih daripada 300 ke 200 tritterpenes. Tadi Kak Ina setengah study YKC, dalam slide YKC tu dia tulis Lindsay Shuanghui ni ada lebih 300 jenis tritterpenes. Yang dia keluarkan untuk YKC tu 3 jenis saja. 3 jenis yang dalam YKC itu. So jadi maksudnya tritterpenes yang ada dalam kita punya Lindsay ni boleh yang pertama melaraskan daya imuniti semua penyakit yang berkaitan dengan imun sistem terlalu tinggi. Dapat buang ni segala kolesterol, segala lemak dan dapat larutkan trombos ni. Jadi bila semua ni larut, keluar daripada salur darah kita dan Lindsay tritterpenes ni boleh kenyalkan balik pembuluh darah kita. So akhirnya darah kita boleh mengalir dengan baik. Jadi cuba bayangkan semua benda ni kita keluar. Boleh dikeluarkan, boleh ditanggal dari salur darah kita dan Lindsay kita ni boleh kenyalkan balik pembuluh darah kita ni. So jadi kalaulah kita mengamalkan benda ni hari demi hari, akhirnya satu tubuh badan kita tak. Salur darah kita jadi sangat bagus, salur darah kita jadi sangat kenyal. Sebab tu bagi orang yang rasa kebas-kebas tu sabarlah. Maknanya yang kebas sangat teruk tu, maknanya sumbatan ni sangat teruk lah dan banyak sangat kolesterol atau lemak-lemak yang ada kat dinding salur darah. Makan saja, istiqamah berterusan. Ada duit lebih makan Lindsay yang mahal tu sebab cepat sikit keluarkan segala toksik ni. Kalau dapat makan YKK, Lindsay yang kita panggil untuk detox yang paling bagus dalam senarai Lindsay adalah YKK. So kalau kita rasa kita teruk sangat, jam salur darah kita kebas sana sini, lengong sana sini, so kita makanlah YKK. So you bayangkan, salur darah satu tubuh badan kita dapat dibuat pulih. Jadi bermaksud organ-organ kita boleh baik sebab dalam organ kita ni ada salur darah ni. Kan kita dengar jantung tersumbat, salur darah dalam jantung tu tersumbat. Lindsay kita boleh clearkan salur darah ni. Jadi maksudnya kalau kita amalkan dengan dosa yang betul, cara yang betul, memang kita tak payah bypass pun. Kak Ina berkenalan dengan Shuanghui ni pun sebab arwah ayah Kak Ina dulu ada masalah jantung lah. Itulah startnya Kak Ina study benda ni dan akhirnya terbukti pun tak payah bypass pun. Selepas kena doktor sahkan ada salur darah jantung tersumbat 2 line tu, pada tahun 2008, ayah Kak Ina meninggal tahun 2013. 5 tahun selepas tu, dia hidup tanpa makan ubat jantung dan boleh beraktiviti macam biasa. Jadi ini menunjukkan betul tritterpenes boleh bersihkan salur darah, kenyalkan pembuluh darah kita. Kita makan ubat banyak-banyak tu, orang yang dah lama makan ubat darah tinggi, dah lama makan ubat kecil manis, ubat kolesterol, sebenarnya salur darah kita reput dah. Katalah, ini banyak sangat kes-kes yang Kak Ina lalui sendiri dan mendapat orang kata rakan-rakan terdekat. Bila family yang dah makan ubat darah tinggi, kira makan ubat lah, macam-macam ubat yang dah lama, walaupun tekanan darah stabil, walaupun gula stabil, tapi bila nak pergi buat bypass, bila cepit je semua salur darah tu bleeding. Jadi akhirnya tak boleh buat apa-apa sebab salur darah tu dah. Sebab tu kita perlu makan Lindsay ni untuk pastikan salur darah kita kenyal balik. So bila kenyal dia tidak akan putus atau pecah lah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah polisaccharidea. Polisaccharidea ni sangat bagus untuk kuatkan imun sistem kita. Bila imun sistem kita kuat, dia boleh buang segala sel-sel yang rosak yang kita panggil free radical, sel-sel yang nak jadi kanser tu. Jadi imun sistem kita boleh buang benda ni. And then polisaccharidea ni juga boleh mempergiatkan pertumbuhan sel-sel yang rosak dalam badan kita. Cuba you all bayangkan. Allah buat hati kita boleh buat protein. Allah buat sistem semula jadi tubuh badan kita untuk membuat pulih kerosakan, iaitu dia panggil inflammation. Sebab tu, bila ada polisaccharidea yang dalam Lindsay ni, membantu lagi pertumbuhan sel-sel tu, akhirnya organ kita boleh sembuh. Sebab tu ada orang yang insulin boleh berhenti insulin. Ada orang yang dialisis boleh berhenti dialisis. Kita boleh bagi harapan kat dia orang berhenti ubat, berhenti insulin, berhenti dialisis. Sebab polisaccharidea ni boleh bantu tumbuh balik sel-sel.
Okey, so jadi bila semua ni berlaku, kita boleh perbaiki keadaan badan secara menyeluruh. Akhirnya satu tubuh badan kita boleh sihat. Okay, nukleosida Lindsay pula boleh mengawal perlekatan papan darah dan membaiki sistem peredaran darah. So ini orang yang darah cair pula. Darah tak cukup itu ini. Dahlah kita bantu hati kita sembuh. Hati kita ni pula tempat buat darah, tempat buat platelet darah, tempat buat segala imun sistem. So jadi ada lagi nukleosida Lindsay yang membantu lagi mengawal perlekatan papan darah ni supaya darah kita boleh jadi ke perlekatan yang normal. Sebab tu kita just amalkan berapa lama pun. Sebab kita tak tahu pun badan kita ni berapa persen yang rosak. Kan? Berapa persen yang elok. Selagi tak rosak betul-betul, kita duk kata sihat. Kita duk memberi alasan, oh letih lah, sebab tu sakit badan, hari ni kerja banyak lah. Sedangkan badan dah bagi sign. Kadang-kadang badan tu bagi sign lengur-lengur sana sini. Kita pula pergi ambil yoko-yoko tu, tutup pun rasa lengur tu. Badan dah menjerit sakit, letih. Tapi kita tidak membantunya membuang segala benda yang sumbat. Akhirnya memang tiba-tiba kita tumbang, kena stroke dan sebagainya. Sebab tu bagus sangat kalau kita mampu amalkan Lindsay ni untuk membaik pulih tubuh badan kita. Okey, so bagaimana secara detailnya kalau kita tengok Lindsay ni membaik pulih badan kita. Kalau tengok S tu, okey dia mula kat sini. Yang hitam-hitam tu adalah toksik yang ada dalam organ kita. MT ni adalah sel yang mati. So jadi Lindsay ni boleh buang sel yang mati. MU tu sel yang mutasi. Sel yang mutasi tu sel yang kena radiasi lah. Sekarang ni kan kita pakai 5G, so badan kita lebih mudah kena radiation. Ni macam kita ni tengah meeting ni pun kita itu depan komputer, depan phone, itu semua kita kena radiation. So jadi kat sini sel-sel yang mutasi ni kita kena buang. Sel ni lah nak rosak dan jadi kanser. Jadi Lindsay yang kita makan ni mampu buang sel mati, sel mutasi dan toksik. And then Lindsay kita juga membantu pulihkan sel yang lemah dan kukuhkan sel yang sihat. Akhirnya organ kita sihat sepenuhnya. Lindsay adalah makanan kesihatan berfungsi ataupun makanan berfungsi yang membaik pulih tubuh badan kita. Dia menyah toksik sampai ke tahap sel. Bersihkan sel-sel. Keluarkan toksik-toksik dan sel-sel mati. Baik pulih sel-sel lemah, kukuhkan keadaan badan secara menyeluruh. Itulah fungsi Lindsay. Lindsay bukan ubat, Lindsay bukan suplemen. Itu beza dibandingkan dengan lain-lain yang di pasaran. Okay? So apa yang ditulis dalam buku Senong Herbal Klasik yang usia lebih 2000 tahun. Kalau kita tengok catatan dalam buku ini bermaksud Lindsay ni datang lebih dulu sebelum hospital punya ubat-ubat tu. Maknanya dia lebih dulu merawat tubuh badan manusia zaman-zaman purba dulu. Bila saja datangnya sistem budak-budak yang belajar medik tu, kita panggil MBBS ataupun elopati, yang ni ditinggalkan. Sebab itulah negara-negara yang masih berpegang kepada holistik, so dia orang masih ada sensei dan sebagainya. Negara kita tak adalah, sebab kita memang dijajah oleh British dan kita ikut MBA dan memang kita hospital lah tempat kita kalau orang yang tak ada ambil tahu benda lain langsung. So jadi ini nak bagi tahu yang holistik lahir lebih dulu sebelum elopati. 3,000 tahun dulu dibandingkan dengan rawatan hospital. Okay, so kat sini dia kata Lindsay, dalam buku ni dia kata the classification was divided into 3 main group, superior, average. So maksudnya herba ni ada 3 kumpulan. Ambil boleh ambil tisu kat ibu ataupun kain nak pakai. Apa? Sebab batu tu tentu. Kejap Dan bawa adik tu lah. Okey. So dalam buku ni dia tulis Lindsay ni dia memang adalah kategori herba. Herba ni dibahagikan kepada 3 kumpulan iaitu superior, average dan fair. Herba yang tak toksik langsung kepada badan manusia, herba yang berada dalam kumpulan superior. Lindsay di-ratekan among the top in this category. Maksudnya Lindsay ni berada dalam kumpulan superior dan Lindsay ni berada nombor 1. Sebab tu sangat baik kalau rakan-rakan semua nak betul-betul belajar Lindsay ni apa. Okey, so inilah Lindsay yang Kak Ina belajar. Mampu memulihkan hati kita sampai jadi macam tu. So Lindsay bagus, saudara kita bagus. Saudara kita bagus, imun sistem kita bagus. Sesungguhnya kami telah mencipta manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Manusia adalah ciptaan Allah yang sempurna. Sesungguhnya dalam diri setiap anak Adam itu ada seketul daging. Baik daging itu, maka baiklah seluruh anggota tubuhnya.
Jika rosak ianya, maka rosaklah seluruh anggota tubuhnya. Ketahuilah ia adalah balbu, iaitu hati kita. Sebab tu kita kena jaga hati ini untuk kita sihat secara rohani dan fizikal. Ambil kain. Okey, so jadi kat sini kita kata kesihatan boleh dikembalikan sebab sel hati boleh tumbuh semula walaupun 75% daripada rosak. Lalu tak apa Okey, jika ini ringkaskan. Ini keperluan kita yang pertama untuk kita cukupkan. Dan Lindsay adalah satu keperluan untuk kita baik pulih tubuh badan kita, organ-organ kita secara menyeluruh. So pilihlah Lindsay yang mana. Letak kat bawah. Tak macam tu. Okey. Kat sini kita tengok. So produk shower lengkap dah semua ada. Kita hanya cari dana je macam mana kita nak menggunakannya atau nak belinya. Nak dapat baik pulih tubuh badan kita. Walaupun kita ni tak ada penyakit tapi kita boleh makan dah untuk pastikan yang kita tak jatuh sakit. Supaya kita boleh rawat. Jadi kalau kita tengok langkah pertama itu keperluan dia set perut 5 perkara tu. Langkah kedua kita ambillah Lindsay yang mana satu. Kalau kita mampu kopi, minumlah kopi dulu. Kalau kita nak rawat kopi, dengan kopi kita guna 6 paket satu hari. Okey? So jadi macam mana kita nak dapat makan ni? Ini keperluan kita. Semua kata ya Allah mahalnya. Kalau tengok Lindsay punya range ni. Yang nombor 2 ni 270, yang nombor 3 ni 580, yang targeted Lindsay untuk yang masalah tulang, masalah darah 390, YKI ni targeted Lindsay untuk immune system untuk orang yang jangkitan kuman dalam darah 230 dan last kali kita tengok yang paling bagus ni 5420. Kalau kita tak bermuka mulut membantu orang lain sihat, tak cerita dengan orang lain, kita takkan mampu. Sebab itulah kita kena buat. Suka tak suka. Mungkin juga kita rasa aku boleh belilah kalau sekadar nak makan kopi 6 kotak 1 bulan. Mungkin diri kita boleh. Tapi kalau macam Kak Ina ada 7 anak dengan duit gaji, tak boleh beginilah. Sebab itulah kita perlu membuka mulut membantu kawan lain sihat bila kita faham. Supaya ramai orang boleh sihat dengan secara orang kata betul-betul sihat. Sebab sihat yang tak payah makan ubat. Itu kita nak. Bukan macam ni. Oh saya dah bagus dah tekanan darah saya, dah bagus dah kita punya gula, dah bagus dah semua benda tu uric acid dah bagus. Tapi makan ubat seraga. Tu tak sihat namanya. Walaupun bacaan gula kita bagus, darah tinggi kita bagus. Jadi kita nak sekarang kita sihat, tak perlu ada apa-apa ubat. Darah tinggi bagus sebab tak makan ubat pun. Gula bagus tapi tak makan ubat pun. Itu yang kita nak. Jadi oleh kerana kita nak macam tu, memang kita kena membaik pulihlah badan kita. Sekurang-kurangnya kita amal kalau set perut yang sebelah sini ni, yang 5 benda ni. Fiber, soya, lekto, pollen. Dan belah sini pilihlah apa-apa dulu yang you mampu. Biasanya Kak Ina cadangkan kopi lah. Yang ada duit lebih sikit ambil yang nombor 2 ni. Itu cukup. Kalau betul-betul nak overhaul, plan betul-betul. So tapi kalau kita rasa nak makan semua dan satu ahli keluarga kita nak makan semua, sebab tu Kak Ina buat plan ni. Kan? Kos untuk kita kekal sihat ni tinggi. Jika kita sakit lagi tinggi. Contohlah, kita kena kanser, kena makan yang nombor 8 ni. RM5,420. Kanser nak kena makan 4 biji satu hari. Jadi kita perlu sebulan 3 kotak. Lebih kurang 16,000. Jadi janganlah biar diri kita dapat kanser. Kanser pun datang dari perut yang sembelit. Tanyalah semua orang kena kanser tu. Mesti dia jam berak kencing dia. Kalau tak mampu yang nombor dia nak turun sikit nombor 7 pun 860. Itu kos dia sangat tinggi. Jadi kerana itu, mari kita buat projek 3 Greenzy, cari 13 orang, boleh jana pendapatan 96K sebulan. Apa salahnya? Kita buat benda ni untuk kita dapat makan dan kita sihat. Dan boleh tolong orang lain juga sihat. Kan lepas 4 bulan kita kerja keras, kita dapat disemau. Siapa yang nak faham, bolehlah jumpa secara personal ke, atau kita buat one-to-one Zoom ke nak tengok. Ataupun carilah upline yang terdekat untuk faham. Macam mana betul ke Kak Ina kata ni? Guna Greenzy. Greenzy 3 tiup je. Atau satu Greenzy, 1 kopi. Jadi dengan pendapatan yang macam ni, kita boleh makan semua benda. Makan dengan mewahnya. Sampai kita sihat. Kan? Jadikan ini sebagai makanan kita. Nutrisi tubuh badan kita. Makanlah tapi tak perlu fikir cukup ke aku makan protein hari ni.
Cukup ke aku makan enzim hari ini? Cukup ke aku makan probiotik hari ini kan? So yang ni kita makan sebagai makanan yang untuk mencukupkan keperluan tubuh badan kita. Yang makanan harian tu kita makanlah untuk rasa kenyang kan? Yang ni pun kenyang sebenarnya, tapi tekak kita ni nak rasa-rasa yang lain pun kita makanlah. Tapi kita tak perlu risau ia cukup atau tak. So dengan projek ni kita mampu makan. Malah kalau kita buat betul-betul, income kita terus meningkat pun, bukan setakat 96K. Sebab ada orang yang dapat sampai 500K. Kenapa kita tak nak ambil peluang ni? So mari kita berdiskusi benda ni. Tak ada modal, perlu usaha dengan cara yang betul. Okey, macam mana? Ada masa tak lagi? Okey, ada masa 15 minit lagi. Boleh Kak Nuran. Bagi yang tak pernah dengar, bagi yang dengar dah, so jadikan ia sebagai satu ulangan supaya kita boleh bercakap dengan orang lain untuk membantu orang lain juga buat benda ni. Okey. Projek kita 3 Green Z 13 orang. Jadi semua orang kena cari 13 orang. Kalau nak buat, nak dapat 96,000 tu lah. Dan 13 orang ni kalau kita nak capai dalam masa 4 bulan, kena dapat dalam masa sebulan. Tapi kalau kita kata tak apalah, buat sikit-sikit sampai cukup pun boleh. Maybe kita perlu 4 tahun untuk melengkapkan 4 step pergerakan untuk menjana 96,000 tu. Okey, jadi kalaulah kita dapat 13 orang, let's say lah kita dapat dalam masa 1 bulan. Semua orang beli 3 Green Z, jadi semua orang 33 tube ni kita tulis. So 13 orang kali dengan 3 Green Z 33 point, kita dapat 462 point. Maksudnya kita dapat 4% di sini, kita dapatlah bulan pertama RM18.48. Itu step pertama. Susah ke nak cari 13 orang? Siapa yang dah dapat, siapa yang belum dapat? Jadi usahalah. Sebab kita nak jana tu bukan sikit-sikit. 96,000 tau. Jadi memang kalau susah level pertama ni pun betul je lah baru. Sebab benda yang kita nak dapat tu adalah besar. Jadi kita cari 13 orang yang dari semua list dalam nombor telefon kita, yang mana orang-orang yang nak berubah hidup dia. Orang-orang yang nak sihat. Orang-orang yang nak jadi doktor sendiri kepada diri sendiri dan keluarga. Dengan hanya mengamalkan produk Syahur dalam usaha kita nak jaga kesihatan. Sebab benda ni dah pasti pun sebab dah 36 tahun. Kan benda ni dah 36 tahun. Di pasaran tak ada masalah pun. Jadi syarikat Syahur adalah betul. Dia tidak, produk-produk yang dikeluarkan tak pernah ditarik balik. Jadi bagi orang yang lama yang datang balik tahu benda ni, yang dah lama kata ada. Jadi ia sangat selamat dan sangat baik. Jadi kita usahalah bantu orang lain untuk bagi tahu, cari sejumlah 13 orang. Kalau dalam phone kita tu ada 200 orang, kita listlah 20 orang yang pertama yang kita agak-agak dia boleh. So semua perjumpa tak nak pakar-pakar, cari lagi 20 orang, cari lagi 20 orang. Pasti kita dapat punya 13 orang ni. Okay, apa step seterusnya? Step seterusnya, kita kata kat kawan kita ni, kalau nak 96K tu, cari 13 orang, guna 3 tube Green Z. Kita cakap dengan kawan kita ni, nak tak satu perubahan tu? Kerja lain pun penat juga. Buat Grab dapat sebulan 5-6 ribu. Tapi masa yang digunakan tu dari pagi sampai ke pukul 12 tengah malam. Serta yang pertama badan dah lunyai dah, tak larat dah. Baik kita buat sesuatu yang kita bekerja keras betul-betul, tapi akhirnya kita boleh rehat bila semua dah terbentuk dalam network kita dengan mengguna 3 Green Z. Kena cerita guna Green Z je ni, belum guna kopi, belum guna set produk tadi, belum guna Lindsay kan. Kalau lah diorang semua ni guna Lindsay, kopi semua tu, bukan sampai 6,000, lebih daripada tu. Ini kita nak kata nak start the business, kita cuma ada dana less than RM50 nak guna sendiri. Okeylah kita guna 3 Green Z. Mungkin ada kawan-kawan yang baru tertanya, kenapa Kak nak kata 3 Green Z tak kata kopi? Reason dia macam ni. Kopi tu pun boleh bagi yang nak minum kopi. Cuma setengah orang bila minum kopi dia dapat healing crisis yang tak berapa selesa. Macam pening, macam perut kembung lah, cirit-birit lah, semelit lah. Jadi dia orang yang baru tu tak pandai nak handle lagi situasi tu. Biasanya orang yang makan dapat macam tu akan berhenti. Sebab tu Kak nak kata untuk mula-mula sebelum pandai, guna Green Z. Sebab Green Z ini kurang sikit healing crisis dia. So, 3 tube Green Z. Tapi kalau dah lama dah pandai guna kopi pun tak apa. 1 Green Z, 1 kopi. Atau 2 kopi pun boleh. Maknanya yang paling minimum, orang mampu milik. Okey, kita kata kat kawan kita. And then, kalau kita kata kalau dia nak 96,000 tu,
Maknanya kena fokus. Ini pun kita kata kat diri kita juga. Kita kena fokus dan buat betul-betul. Fokus apa? Ini list prospek tu. Kak Ina list prospek. You apa list prospek tu? Untuk you monitor diri sendiri. Cukup ke tak? Dah right ke dah pangkal ke list pertama? Jangan list pertama tu dari mula sampai selamanya. Pastikan list pertama tu habis kita jumpa dan kita tahu result. Dia buat list yang baru, buat list yang baru. Sampailah cukup 13 orang yang kita dapat yang nak jadi macam kita. So buat bola-bola tu dalam kertas. Pastikan kita dapat isi nama. Baru dia jadi tahu kalau you all buat macam ni. Tapi kalau you all main reda, buat tak cantik, tak apa. Susah sikit lah nak jadi. Okey, ini tanggungjawab semua orang. Dalam membentuk 13 orang masing-masing. Jadi start hari ni pergi buka phone tu. List down. Yang kepala A berapa orang ada. Ataupun you listkan. Oh, kawasan Bangi berapa puluh orang ada. Kawasan Kelang berapa puluh orang ada. Kawasan ni berapa puluh orang ada. So pergi Kelang, jumpa semua orang Kelang. Pergi Bangi, jumpa semua orang Bangi. So pergi mana lagi? Di mana sahaja satu tempat tu you listkan. Macam itulah cara buat prospect list. Dan akhirnya you boleh isilah nama-nama sampai jadi 13 orang. Okey? Okey, macam mana nak pergi share? Dah ada nama, dah buat bola-bola, nak pergi share dekat list nama tu. Ini, so nak mula dia memang kita guna peralatan yang betul. Kita kena bawa lah peralatan tu. Contohnya macam Kak Ina share dalam grup, ataupun yang mana pernah datang face to face lah dengan Kak Ina bagilah Greenzy tu punya nota untuk you bawa bercerita dengan kawan-kawan apa hebatnya Greenzy kita. Kalau you nak cerita kopi, bawa lah kopi untuk bercerita dengan rakan-rakan you. So, dan bila kita cerita kopi atau Lindsay kepada mereka, pasti kita akan sebut, bagusnya Greenzy kita ni sebab ada Lindsay. Kat sinilah kita ambil peluang memberitahu apa dia Lindsay tu. Supaya dia ada jiwa nak makan Lindsay untuk membaik pula tubuh badan dia. Okey, so kalau ini berlaku, maka kita bolehlah dapat 4% untuk bulan yang pertama, RM18, 48 sen. Okey? Okey, di sini kita mungkin berjaya. Macam mana kita nak pastikan dalam kita tu berjaya? Macam mana kita nak pastikan dia berjaya? Dia pun kita kena pergi dekat dia buat. Kita kena bagi perkhidmatan yang betul-betul kat kawan kita ni. Kita dah faham, macam Kak Ina dah faham. Setiap orang yang datang berjumpa Kak Ina untuk faham, Kak Ina akan bagi segala info tu. Sama lah dengan you all. Sebab kawan-kawan you all tu Kak Ina tak boleh pergi jumpa pun ramai sangat. Jadi boleh jumpa bila ramai-ramai kumpul dekat kita punya meeting room ke, yang kita jumpa kat showroom mungkin 30 orang, 100 orang one shot. Mungkin Kak Ina boleh sampaikan, membantu you all memberitahu. Tapi untuk dia jadi dengan lebih cepat, kalau tidak dia nak tunggu jumpa Kak Ina, jenuh lah kan. So kita sendiri kena bagi servis yang terbaik kepada rakan kita ni. Memberi perkhidmatan untuk berniaga tu, untuk dapat pendapatan tu, untuk contohlah macam ni. Semalam ke? Ada Khamis, ya. Semalam Kak Ina harap Haslina ada kat sini. Ada ke Haslina dekat Jalan Kelang Lama? Ada tak? Makin tengok. So jadi Kak Ina tahu dia ada masalah kesihatan dan nak makan banyak. Tapi tak ada pendapatan, tak ada dana. Mana tak ada tak? Oh tak ada. Okey, jadi apa yang boleh buat? Kita kata jomlah kita buat bisnes ni. Untuk kita cari duit sebelum kena dialisis lagi teruk. Badan dah bagi tahu stage 4 kan? So jadi kita kena usaha dengan cara ni untuk dapat makan semua benda yang patutnya kita Kak Ina listkan tadi. Okey, so pergi kat kawan kita tu. Mulakan cara yang sama. Fokus cakap dengan dia. Listkan prospect name yang ada dalam phone you. Buat bola-bola dalam kertas. Pastikan dapat isi nama. Pergi jumpa list yang kita buat tu. Cakap dekat kawan kita. Tadi kita cakap kat diri kita. So ini tanggungjawab kawan kita tu untuk dibuat kepada dirinya. Buat benda yang sama. Dan akhirnya dia pun akan terbentuk dan menjadilah RM467 dan 467 point. Dapatlah RM18.48. Okey, so jadi kita nak ajak kawan kita buat bisnes, kita nak bagi kesedaran, ini antara benda yang kita boleh guna untuk bagi kesedaran. Kenapa kena buat? Jenis sumber pendapatan yang ada, ini kalau rajin bolehlah baca dalam buku network marketing ke, buku Robert Kiyosaki ke. So sekarang ni Amir anak Kak Ina suruh baca. Dalam tengah cuti baru habis belajar, baca buku ni untuk menambahkan ilmu, untuk faham satu benda yang di luar
yang kita belajar kat universiti. Kita tak belajar benda ni kat universiti. Sebab kita tak ambil business kot. Kita semua science stream, jadi kita tak belajar. So inilah peluang untuk kita belajar. Okey, cuba tengok sini bagi yang tak pernah tengok chart ni, tak pernah faham, tak pernah jumpa, tak pernah tahu. Okey, ini chart memberitahu 4 way to produce income. 4 cara. 4 sources of income. Cari buku Robert Kiyosaki. 4 sumber pendapatan dunia. Ini saja. Yang pertama dia panggil employee, yang kedua dia panggil self-employee. So, E dengan S ini berada dalam kuadran yang kita panggil active income. Kalau employee ni masa yang jana pendapatan. Self-employee juga masa yang jana pendapatan. So, Kak tak nak urat terlalu panjang kat sini sebab masa tidak mengizinkan. Kak nak bagi tahu ini satu benda yang you all kena guna. Dan kalau nak faham benda ni macam mana, kita jumpa kat Ina lain kali masa training yang face to face, atau kita boleh buat topik ni spesifik pada this topik. Tapi ketika kita nak servis kawan kita tu untuk dia dapat 13 orang, poin ini boleh dimasukkan untuk memberitahu dia kenapa dia kena buat. Kan? Okay, so jadi apa yang kita buat tu, kita berada di business owner. Business Shanghu berada di sini, business owner. Yang mana people make money. Ramai orang dalam network kita yang guna 3 tip Green Z. Itulah jana 96,000. Kita kena ramaikan orang untuk jana pendapatan ini. Okay, so business owner ini sistem. Own a system. Kalau tengok kat bawah ni, have a job. Own a job. Yang ni own a system. Maksudnya dia ada sistem yang jana. Macam kita sistem Shanghu yang dah sangat bagus tu. Sistem order barang, sistem daftar ahli dan sebagainya tu. Kita guna sistem tu. Kita tak payah keluar duit pun untuk guna sistem yang. Tapi kalau kita business owner dekat sini, kita ada petrol pump katakan, kita kena beli sistem tu dekat Shell ke Petronas ke. Kita kena mohon untuk dapat sistem tu. Dan kita nak mohon tu pasti ada 500k dalam akaun baru boleh dapat. So maknanya kita takkan ada peluang untuk berada di business owner kalau kita nak cari di luar sana. So tapi di sini kita boleh buat Shanghu. Kan? So cuba you tengok yang sebelah sini, 4 sources of income. So Kak Ina suka guna yang ni, Kak Ina nak bagi tahu yang ni lah. Population ni 90% manusia dunia berada kerja E dengan kerja S. Kalau dekat buku ni dia tulis 95%. Samalah lebih kurang 90-an semua. Manusia bekerja di E dan di S. Dan dari 90% yang bekerja di E dan di S ini, hanya 10% sahaja yang kaya raya. Jadi kita nak meletakkan diri kita di sini ke? Cuba tengok belah sini. Kumpulan yang manusia di dunia yang berada di B dengan I ini 10%. 10% yang berada di sini. Tapi 90% yang kaya raya. Jadi bermaksud kita ada peluang yang sangat tinggi untuk mendapat satu pendapatan yang baik. Untuk meneruskan kehidupan kita di zaman sekarang. So sebelah B dengan I ni dipanggil passive income. E dengan S ni dipanggil active income. Jadi people, itulah networking. Sistem yang ada ni, networking, iaitu Shanghu, jana passive income. Bagi tahu kat kawan-kawan, kita buat 3 Green Z, 13 orang untuk sebenarnya menjana passive income. Selepas dia penuh orang yang sepatutnya berada, bilangan orang yang sepatutnya tu, kita dapat 96,000 tu selamanya. Dan selagi mana semua peserta atau ahli-ahli dalam tu mengguna 3 tip Green Z. Logik akal lah kalau kita katalah. Setiap orang, kalau dia beli 1 Green Z dengan 1 kopi lah untuk memperoleh 33 poin. Mesti tiap bulan habis pakai punya. Jadi dia akan beli. So jadi masa tu kita respon income ada. Itulah bestnya benda ni. Okey, so macam ni lah. Kita bermula dengan tengah-tengah berkembang. Dan kalau kita kira yang plan 1-on-1 ni, yang plan kopi ni, kalau kita plot graf dia macam tu rupa. Mula-mula dari 1, 2, 3 sampai 6 ni, macam lambatnya naik. Kalau kita ambil kira ni tahun, 6 tahun lambatnya. Sebab tu orang Melayu give up. Orang kita give up, tukar ni, akhirnya satu pun tak berjaya. Buat company A, company B, company C. Tapi tak fokus, tak tahu benda yang nak guna tu kualiti dia macam mana. Sebab tu bila kita dah tahu Shanghu sangat kualiti, cuma kita tak ada duit je, jadi kita stay. Buat benda yang murah dan buat berterusan, pasti akan jadi one day. Kak Ina sangat yakin tu. Okay, so jadi kalau kita plot graf dengan jadual yang sebelah ni, kita akan dapat macam ni. So maknanya dia akan meningkat.
So kalau kita compare lah dengan graf yang dari 4 jenis tadi ni, yang leverage income ni yang kita nak. Yang tangga-tangga ni makan gaji. Yang warna hijau ni adalah yang kerja sendiri, self-employed. Yang warna purple ni pun self-employed. So yang warna biru ni, ini adalah sistem ataupun business owner. Jadi kalau kita tengok Kopi punya plan atau Shonghu punya marketing plan, kan macam business owner tu, kan macam leverage income tu, dah pasti, cuma buat je. Kalau tengok kat sini 1 bulan, 2 bulan sampai 13 bulan. 13 tahun pun tak apa. Kak Ina 26 tahun dan menjadi cukup bukti KUR yang memang pasif tu sangat-sangat terbukti ia berlaku. Okey, so ini antara poin-poin yang kita boleh gunalah nak bagi tahu kat kawan-kawan kita, jom buat benda ni. So, Shonghu memang tawarkan kesihatan dengan Lindsay yang dia kaji, yang dia pasarkan. Kenapa kita sangat yakin mengatakan kejayaan yang sebenar tu wang, masa dan kesihatan. Dan Shonghu tawarkan ketiga-tiga ni. Sebab logiknya lah, kalau orang tu ada wang banyak tapi kahwin dengan mesin dialisis atau kaki kena potong, duit tu tak guna pun. Jadi tak guna pun kaya raya dengan kesihatan tak ada. Baik kesihatan ada, duit ada sikit boleh pergi sana sini. Itu lebih bagus. Sebab itulah berjaya tu mesti ada kesihatan. Dan kita berada dalam industri kesihatan. Dan zaman sekarang adalah zaman revolusi kesihatan. So apa lagi, buat je lah. Okey? So kita tengok seterusnya. Jadi inilah yang Shonghu tawarkan kepada kita untuk kekal sihat, untuk dapat time freedom, money freedom. Time freedom sebab bila orang dah ramai, so benda ni jadi sendiri. So money freedom pun sama, bila orang dah ramai, so kita akan dapat kebebasan kewangan. Bila kita dah jelaskan kawan kita benda ni, kita tunjuk betul-betul kat dia. Apa yang kita bina ni adalah aset. Aset tu maksudnya harta kita. Network ni adalah harta kita. Jadi yang kita boleh warisi kepada anak kita ataupun keluarga kita. Yang ni kalau Kak Ina nak huraikan mengambil masa yang panjang jugalah. Jadi Kak Ina rasa Kak Ina skip dulu. Lain kali kita bercerita yang lebih lanjut. So jadi kat sini kita tengok inilah network kita. So network inilah adalah aset kita. Siapa yang tak faham sebab dia melibatkan ramai orang, tapi kita mencari 13 orang yang pertama saja. Dan pastikan 13 orang tu sependapat dengan kita dan kerja kita memberi yang 13 orang tu faham. Jadi kena tunjuklah semua poin yang Kak Ina bagi tahu ni untuk dia faham, untuk dia nampak, untuk dia jadi macam kita. So inilah aset kita. Nama saja aset maksudnya dia kekal, dia takkan hilang lah. Itu maksudnya kalau kita ada sekeping tanah, itulah aset kita. Kalau kita tak jual, dia tak hilang. Ibarat macam itulah. Selalunya aset yang berbentuk tanah ni orang kata tak jual lah. Jadi dia kekal. Jadi dalam networking, network kita ni adalah aset. Jadi dia kekal. Selagi mana, itu sistem Shonghu. Sebab itulah kita berada dalam perniagaan Shonghu yang syarikat yang sangat bagus. Harta yang sangat bernilai. You all boleh bayangkan tak? Kita berusaha benda ni dari satu orang ke satu orang ke satu orang. Kita membina network kita. Satu demi satu, satu demi satu. Cepat atau lambat itu bergantung kepada cara kita bergerak, cara kita membina network tu. Dan dari seorang pertama kita bina tu sampailah menjadi besar network tu dan usaha itu tak hilang. Maksudnya kalau kita tak ada, kita boleh warisi benda ni kepada anak-anak kita. Jadi network yang kita bina satu dunia ni, di Singapura ke, di Indonesia ke, di Thailand ke, di Myanmar ke, di Jepun ke, di Hong Kong ke, di mana saja ada Shonghu. Kita sponsor orang tu menjadi network kita. Dan rangkaian ini tak akan hilang. Ataupun kita panggil empayar perniagaan kita ini tak akan hilang. Kerana kita boleh warisi. Ini kena mendalami lagi lah untuk you nampak apa yang kita nampak. Mungkin you boleh kata, alah berniaga, kalau you ada kedai makan pun boleh warisi juga ke anak. Kena faham tu, warisi dalam bentuk yang macam mana. Ini warisi dalam bentuk yang macam mana. So kita boleh berdiskusi untuk menampakkan benda ini dengan lebih baik. Okay, so bila kita dah nampakkan betul-betul, Kak Ina sangat yakinlah dia akan jadi macam kita. Dia akan berusaha untuk dapatkan 13 orang tu untuk jana pendapatan dan jaga kesihatan. Tambah-tambah kalau kawan-kawan kita yang sakit, yang perlu dana yang besar untuk makan dan rawat tubuh badan dia. Kita di sini kan memberi harapan kepada orang untuk kembali sihat. Itu sebenarnya yang kita buat. Tapi menolong orang untuk mendapat kewangan agar dapat makan supaya dapat sihat. Itu kerja kita. Bukan kita nak terlalu sampai bermewah beratus ribu.
Kan? Kalau dapat, tak apa. Tapi kita nak mengajak orang ni, mana pula berbunyi? Ada orang nak tanya ke macam berbunyi soal dan apa. Okey. So, jadi kat sini, InsyaAllah kalau kita buat semua apa yang Kak Nur tunjuk tadi, Kak Nur sangat yakinlah kawan kita ini boleh positif macam kita. Jadi kita kenalah selalu bersamanya untuk nampakkannya. Okay, jadi kita pun teruslah mengajaknya buat. Jadi lebih mudahlah kita nak ajak dia buat sebab dia dah mula nampak pentingnya mencari 13 orang yang pertama tu. Kalaulah 13 orang kita ini berjaya mencari 13 orang dengan cara yang sama, so di sini kita boleh jana. Kawan kita ni bila dia cari 13, dia dapatlah RM18.48. Dan masa ni kita boleh jana pendapatan RM967. Bagaimana? Okay, kawan kita ni cari 13 orang. So dia dah jadi 462 point. Jadi dia dah dapat RM18.48. Semua orang dapat RM18. Jadi RM18 kali dengan 13 line. Jadi kita dapatlah RM240.24. Okey, so jadi kat sini yang 462 ni kali dengan 13 ni. Kita dapat 6,039 point. 6,039 kita layak dapat 20%. Dapatlah RM1,207 dan kawan-kawan ni dapat 18 tolak ni 18 semua ni. Bersih kita RM967.56. Dah boleh makan 2 set perut dah. Ataupun 1 set perut 350, 1 linzi 270. Dah dapat berapa baru? 3,630. Balance tu boleh beli kopi dan teh dah. Boleh dah untuk rawat diri kita. Hanya 2 step yang pertama. Okey? Dan begitulah kalau berlaku seterusnya. Kan kita bersih dapat RM967.50. Okey? Seterusnya kita kata kat kawan kita ni. Nak tak dapat RM967? Kalau dia nak dapat RM167, dia mula ajar kawan dia dengan cara yang sama. List prospect name. Kita duplicate benda yang sama. Pergi buat bola-bola dalam kertas, ajar macam mana nak jumpa, macam tu. Dan kita, kerja kita yang ketiga ni pun kita kata, ni kerja kita nombor 3 ni. Fokus, istiqomah, lakukan hari-hari untuk dapat 13 yang direct line kita. Segala pengalaman yang kita lalu, peralatan yang kita guna, pastikan sampai kepada setiap orang yang direct. Explain target 96K lepas 4 bulan kerja kuat. Catat pergerakan setiap direct line untuk mereka form 13. Kita kena catat ni. Direct line kita ni kita catat lah. Yang ni saja kita perlu catat untuk bantu dia berkembang, untuk remind dia berapa orang dia dah dapat. And then, fokus membimbing. Bimbing direct line kita ini sebenarnya. Jadi kerja kita yang pertama, cari 13 line ini dan bimbinglah 13 orang ini untuk menjadi macam kita. Maka, jadilah network ini berkembang untuk membentuk sampai level kedua, ketiga dan keempat. Okay, kalau level ketiga ni terbentuk, you dapat 10,000. Ini siapa nak belajar datang jumpa Kak Ina. Dan seterusnya kalau level keempat terbentuk, you dapatlah 96,000. Kalau you tak percaya kiraan matematik ni keluar, mai jumpa Kak Ina untuk belajar kira. So kalau kira dalam ni pun you tak nampak punya bagi yang baru. Kalau you kena belajar kira sendiri, you kena draw. Ambil nota ni, nanti Kak Ina buku dalam grup, you belajar kira. Tak tahu, tanya. Daripada situ you nampak macam mana. So jadi dengan kejayaan kita mencapai 1 bulan ini, 96K ni, memang kita boleh pergi Dubai. Sebab PV trip untuk income 96K ni ada 60,000 lebih. Dah boleh pergilah. Semua orang boleh pergi. Kali pertama 16,000 je. Kali kedua 21,000. Jadi maknanya kalau kita berjaya dapat 96K ni, semua orang boleh pergi. Jadi awak bayangkan, sihat dapat, duit dapat, melancong pun dapat. Itulah bestnya perniagaan Shanghu. Okey? Jadi Kak Ina rasa cukuplah untuk malam ni. Tak nak detail-detail. Jadi nak ajar kira ni pun memang you tak dapat punya sebab agak complicated jugalah. Tapi boleh di one-to-one kan kalau awak nak tahu. Okey, dan apa yang kita nak cakap, benda ni memang boleh jadi kiraan ini. Okey, ini PV trip dia. 64,000 untuk bulan yang kita dapat 96K. PV trip dia kira macam ni. Bagi leader-leader yang tak pernah tahu ni cara kira dia. So kita dapat 64,000. Memang boleh pergilah. Katalah ini kita jana bulan 11 atau bulan 12. Sure boleh pergi. Jadi sekarang kita berusaha pastikan 13 tu jadi. Pembentukan ni jadi pada bulan 10 ke, bulan 11 ke, tak apa. So duit dapat, insya-Allah trip pun boleh. Okey?
Jadi poin yang kedua tu, poin yang pertama kita tadi Kak Ina kata apa, aset. Poin yang kedua kita dapat kesihatan lah untuk kita daripada strong body sebab dia menawarkan kesihatan. Okey, sekian, terima kasih. So ada apa nak tanya? Kak Ina lewat 7 minit. Ada apa nak tanya, silakan. Ataupun nak cakap, ya ke Kak Ina boleh dapat tu, bagi yang kali pertama dengar. Macam tak percaya je. Boleh. Cakaplah. Amal menghadap Kak Ina untuk bagi tahu yang ya betul, boleh. Janji kena usaha lah. Kalau tak buat tak boleh lah kan. Duduk goyang kaki, tak jumpa orang, macam mana nak dapat? Okey, ada apa nak tanya, silakan. Kita bagi masa 5 minit ke untuk berdiskusi. Tak ada. Faham betul ke ada nama je, semua orang dah tak ada. Nurul Huda, Haryani, Kak Ahmad Fauzi, Halina iPhone. Ini Afiza ke? Kak Asma, Kak Ayah, Iyad, Kak Ani. Bila balik Kak Ani? Isnin. Isnin. Oh, so selamat kembali ke tanah air. Ingat nak tanya ni apa? Adik kat sini dia nak buat password macam tu Kak ni tak pandai nak tunjuk ajar ke adik tu. Oh, dekat mana? Dekat Indonesia sana? Ya, ya. Oh, dah balik, dah belajar dulu lah nanti pula. Okey. Okey, baik. Terima kasih. Boleh. Nak kena face to face tu kalau nak tunjuk. Ya. Okey. Naim, okey Naim? Bye. Bye. Tak okey. Siaran tak ada. Apa Okey tak Kana, ada? okey Kana. Kita jumpa Ahad ni. Siaran tak ada. Kampung Banting. Oh, di Banting kenapa? Tak ada line. Ni ada je nama. Kampung Banting putus-putus. Tebuk Mufrad. Tebuk move on ni dia tebuk Mufrad ni. Dekat Lin Patutlah Lin tak ada. Pergilah naik motor cari kat mana ada. Ni kat luar, tepi jalan ni, tempat gelap. Bukan nak tengok gelap mana. Dalam hutan. Kejap. Okey, ada apa lagi siapa nak tanya Kak Jem? Okey ke Kak Jem? Kak Jem boleh plan dekat Cikgu Rashidah tu hari Isnin ni. Esok Lina balik Kedah. Kalau dia nak lah. Yang semalam tak dapat tu. Gelap. Tengok gelap. Tak nampak apa. Memang gelap gulita di lautan. Gelap. Okey, undur diri. Kita jumpa lain kali. Dan nanti sekejap kita snap gambar. Kak Ina snap gambar sekejap. Kak Ina snap screen. Siapa nak buka kamera? Boleh buka? Ada yang dalam keadaan bersedia? Kalau yang dalam landing tu tak payahlah. Yang mana ada tudung elok cantik. Okey, kita buka. Okey, mana? Yang lain ni je. Yang lain tak bersedia untuk buka. Amir pun tak nak buka Amir. Ke dia terkeluar nama Amir? Dengar yang kat situ. Okeylah, okey. Kak nak ambil sekarang. Okeylah, elok-elok duduk. Kak nak ambil sekarang. Okey. Dah, siap. Okey, kalau tak ada apa-apa, so bolehlah serah balik kepada MC untuk menutup majlis kita. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Cik. Terima kasih Lina. Terima kasih Cik Hashlina. Tutup dulu. Mana MC? Okey, dah tak ada soalan semua kan? Sudah jam pun dah mencemburui kita. So kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan surah Al-An. Okay. Terima kasih semua yang join malam ni. Ada sampai tadi 40 lebih kot kan. Bye dah keluar ke?
Ada. Sebab dia Lina, kata, hari Senin Lina tak ada esok lusa tak ada. Sabtu Ahad Lina balik Kedah. Isnin dah balik sini. Jadi kalau Isnin tak ada kelas kan? Sebab Oh, ada tak ada, seorang tak ada. lelaki. Nak bawa seorang lelaki tu. Isnin tak ada kelas yang di plan lah. Kalau betul-betul nak join kelas tu boleh join yang kalau Lina pergi hari Selasa petang boleh join. Kalau Lina pergi hari Khamis pagi boleh join. Dan untuk bulan ni Sabtu terakhir 29 bulan 7. Itu memang Lina dah booking bilik untuk bagi yang tak boleh datang hari bekerja. Sabtu terakhir. Tapi kalau lah kata Kak Jam ada kawan-kawan yang nak pergi, bolehlah bagi tahu. Kalau Lina free, Lina pergilah, tunggu kat sana. Kalau nak pergi ni lihat nak pergi satu kereta nak pergi sana, okeylah, kita plan lah. Tapi kalau yang regular Lina akan pergi, maybe meeting Yuli ataupun meeting Alung. Hari Selasa petang atau hari Khamis lah. Jadi kalau nak selesa kami pagilah, petang tu kot lewat balik Kelang kan. Nanti kan sampai malam. Kami ikut. Okey. Okey. Okey, sama. Terima kasih. Assalamualaikum. So, Kak Roslani sama. Kak Roslani nak tanya ke? Tak ada. Okey, so ni Remy ni kumpulan Yuli ke? Tak kenal. Tak kenal. Siapa? Remy Ishak. Tak tahu.